أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan kuliah pada pagi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada pagi ini dan insya-Allah tuan-tuan kuliah kita insya-Allah akan lebih kurang berhenti pada waktu syuruk nanti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang ringkas ini saya akan berkongsi tafsiran surah Quraisy, surah Quraisy yang hanya mengandungi 4 ayat, sesuai dengan waktu yang kita ada insya-Allah, mengandungi 4 ayat yang mana surah ini tuan-tuan seperti mana yang tuan-tuan sudah maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Liila fi Quraisy maksudnya kerana kebiasaan kaum Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, iaitu kebiasaan mereka pergi berdagang pada musim sejuk dan panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan bagi rumah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah ni tuan-tuan seperti mana yang kita tuan-tuan dengar sebentar tadi berkenaan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebut berkenaan dengan Quraisy, satu bangsa Arab yang merupakan kita kata sebagai bumi putera lah di Mekah pada waktu tersebut, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini tuan-tuan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah berdakwah kepada mereka untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kerana kita sedia maklum bahawa kaum Quraisy pada waktu tersebut mereka tuan-tuan menyembah selain daripada Allah. Walaupun mereka tuan-tuan dalam beberapa keadaan mereka menyatakan mereka menyembah Allah, tapi dalam keadaan yang lain tuan-tuan mereka mengambil sekutu iaitu berhala sebagai kita kata sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah ini tuan-tuan diturunkan berkenaan dengan mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut secara umumnya ialah Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kepada Quraisy, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa sepatutnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat tadi. Itu kita kata sebagai kandungan secara keseluruhan.
Baik, surah ini tuan-tuan dinamakan sebagai surah Quraisy kerana pada permulaannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmatnya kepada kaum Quraisy. Baik, berkenaan dengan hadis berkenaan dengan kelebihan ataupun sebab turun surah ini tuan-tuan, terdapat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan kelebihan Quraisy. Quraisy ni tuan-tuan merupakan kita kata sebagai bangsa terpilih lah, boleh dikatakan bangsa terpilih. Kalau tuan-tuan baca dalam buku fiqh sirah yang dikarang oleh Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ada menyebut bahawa bangsa ataupun manusia di atas muka dunia ni dia tak sama. Dia tak sama dari sudut kemuliaan. Dan disebut bahawa bangsa yang kalau kita sebut merujuk kepada bangsa yang paling mulia ialah bangsa Quraisy yang merupakan penduduk asal di Makkah Al-Mukarramah. Dan bangsa ini tuan-tuan juga disebut oleh Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, faddalallahu Quraisyan bisab'i khilal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Quraisy dengan 7 perkara. 7 perkara. Yang pertamanya anni minhum. Kata Nabi SAW, yang pertamanya ialah kerana aku di kalangan mereka. Maksudnya ialah Nabi SAW merupakan keturunan mereka. Yang kedua ialah adalah 3-4 lagi, dan yang ketujuhnya ialah wa anna Allah anzala fihim suratan minal Quran, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan satu surah dalam Al-Quran mengenai mereka, dan surah yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ialah surah yang kita baca sebentar tadi, Liila fi Quraisy. Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab dia tuan-tuan, dalam kitab fiqh sirah, beliau menyebut bahawa selepas daripada beliau menyebut bahawa bangsa ni dia ada perbezaan dari sudut kemuliaan, dan bangsa yang paling mulia ialah bangsa Quraisy. Bahkan Nabi SAW pernah sebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu daripada Quraisy. Tapi beliau menyebut bahawa ini bukanlah bermaksud bahawa bangsa lain itu tuan-tuan tak ada apa-apa. Bukanlah bermaksud tuan-tuan bangsa lain itu maksudnya tak ada apa-apalah dari sudut kelebihan. Tapi ia merujuk kepada bahawa setiap manusia itu ataupun setiap bangsa itu tuan-tuan, dia ada kelebihan masing-masing. Bangsa Arab dan bangsa Quraisy ini seperti mana disebut oleh ulama merupakan bangsa di mana Allah Subhanahu wa taala utuskan, lahirkan nabi di kalangan mereka, dan mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mereka lah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, dan mereka lah merupakan penganut awal dalam agama Islam. Dan oleh kerana itulah ada ulama yang menyebut bahawa Islam ini tuan-tuan diturunkan dalam bangsa Arab, tapi disebarkan oleh bahasa Ajam. Maksudnya tuan-tuan, kelebihan kepada bangsa lain ialah Islam yang kita anuti pada hari ini tuan-tuan hasil daripada usaha orang bukan Arab. Usaha orang bukan Arab yang mendalami ilmu Islam, yang kita kata yang berusaha untuk menyebarkan ilmu agama. Jadi masing-masing itu merupakan kita kata ada kelebihan masing-masing. Yang pentingnya ialah apakah amalan yang dibawa jumpa Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia sebut bahawa bangsa mulia macam mana pun kalau bawa amalan yang kita kata yang tidak soleh, maka dia tetap akan terima akibat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang tak ada sebutan pun dalam Al-Quran, yang tak ada orang kenal pun, kalau sekiranya dia bawa amalan yang soleh jumpa Allah Subhanahu wa taala, ia tetap dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu secara kesimpulanlah berkenaan dengan Quraisy. Oleh kerana itulah maka dalam beberapa hadis menyebut berkenaan dengan kelebihan orang Quraisy, termasuklah kita kata surah yang kita baca pada pagi ini. Baik, berkenaan dengan surah ini tuan-tuan, ayat yang pertama dan juga ayat yang ketiga sehinggalah ayat yang ketiga kita bacalah sedikit. Maksudnya ialah liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait.
lantaran menjadi kebiasaan orang Quraisy, iaitu mereka berdagang pada musim sejuk dan musim panas, maka oleh itu mereka hendaklah menyembah Allah, Tuhan bagi rumah ini. Ayat ni tuan-tuan, dia cerita berkenaan dengan kelebihan yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy pada waktu tersebut. Waktu zaman jahiliah ni tuan-tuan, merupakan kita kata hukum ataupun undang-undang pada waktu tersebut ialah undang-undang rimba lah, undang-undang hutan. Yang mana orang yang kuat itu akan jadi, kita kata akan jadi bos dan seumpama dengannya. Tapi apa yang berlaku kepada orang Quraisy ialah sehingga akan disebut dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mereka ni diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mampu ataupun mereka mempunyai peluang daripada Mekah tuan-tuan, mereka pergi berdagang sehingga ke Yaman, dan daripada Mekah tuan-tuan mereka pergi berdagang ke Syria. Berbeza dengan bangsa-bangsa lain yang ada pada waktu tersebut. Tuan-tuan, antara nikmat yang disebut, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang pada waktu zaman tersebut ialah apabila ada orang yang boleh pergi berjalan jauh. Nikmat pada waktu tersebut ialah apabila ada orang yang keluar daripada kampung, dia boleh pergi berjalan jauh. Kenapa? Kerana kebiasaannya orang yang keluar musafir jalan jauh ni tuan-tuan, tengah jalan kena rompok. Kebiasaan pada waktu tersebut, orang yang keluar kampung, keluar luar negara, pergi negara orang lain, tengah jalan mesti kena rompok. Kenapa? Kerana itu merupakan, kita kata, suatu suasana yang biasa pada waktu tersebut. Kalau tuan-tuan baca sejarah Salman Al-Farisi, kenapa dia boleh jadi hamba abdi tuan-tuan kepada salah seorang daripada penduduk Madinah? Kenapa? Kerana dia pernah keluar daripada negara dia di Parsi sana. Dia pernah keluar daripada negara dia, berjalan, tengah jalan tuan-tuan dia kena rompok. Bukan sekadar dirompok harta benda, tapi orang yang kena rompok tu tuan-tuan ditangkap, diikat dan dijual di pasar sebagai hamba abdi. Itu merupakan satu budaya, kita kata satu suasana yang biasalah pada waktu tersebut, di mana masing-masing tuan-tuan cukup dalam kampung masing-masing atau dalam negara masing-masing. Keluar tuan-tuan, tengah jalan mestilah ada perampok, disebut sebagai su'alik. Ada satu budaya di sana tuan-tuan, tengah jalan ni ada beberapa bangsa, ada beberapa kaum tuan-tuan, memang kerja dia mengompok orang di tengah jalan, disebut sebagai su'alik. Jadi adalah termasuk cerita yang saya sebut tadi, cerita Salman Al-Farisi. Dia ni tuan-tuan bukan orang hamba, dia ni berasal daripada Parsi, dia sebelah Iran sana. Tapi dia keluar daripada kampung dia tuan-tuan untuk mengembara, tengah jalan kena rompok, dan dia sendiri tuan-tuan dijual. Akhir sekali berakhir penjualannya kepada seorang Yahudi yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Itu cerita berkenaan dengan zaman tersebut. Dan berbeza dengan orang Quraisy. Orang Quraisy ni tuan-tuan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia keluar daripada Mekah ke Yaman. Mekah ke Yaman ni jauh. Mekah ke Yaman ni tuan-tuan kena naik kapal terbang lah, bahasa mudah kita. Begitu juga daripada Mekah ke Syam, ke Syria, Jordan tu, itu maksudnya mengambil waktu yang jauh. Tapi nikmat yang Allah berikan kepada mereka sehingga kan Allah ungkit dalam Al-Quran ini, ialah mereka tuan-tuan apabila mereka pergi keluar, pergi berdagang, pergi meniaga ke tempat yang jauh, tak ada orang ganggu. Tak ada orang ganggu. Kenapa tidak ada orang ganggu? Yang pertama sekalinya ialah kerana mereka merupakan, kita kata, tuan ataupun penjaga kepada Kaabah. Penjaga kepada Kaabah. Oleh kerana itulah maka mereka dihormati oleh bangsa-bangsa Arab lain yang kerjanya nak merompok orang ni. Mereka itu dihormati. Maksudnya kalau mereka pergi jalan jauh, tak akan diganggu. Jadi oleh kerana itulah maka kelebihan yang Allah berikan kepada mereka itu ialah mereka boleh pergi berjalan jauh tanpa ada gangguan, dan nikmat tersebut diungkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Pada waktu pada musim sejuk mereka mengembara ke Yaman, dan juga masa musim panas mereka mengembara ke Syria.
Dan kita kalau tuan-tuan teringat berkenaan dengan sejarah Nabi SAW, Nabi sendiri tuan-tuan pernah keluar berdagang ataupun berniaga sampai ke negeri Syam. Jauh negeri Syam ni tuan-tuan, merangkumi Jordan, Syria, Palestin, itu merupakan negeri Syam. Jadi jauh sekali mereka keluar dan tidak ada orang ganggu. Jadi itu merupakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Dan selepas daripada Allah SWT sebut nikmat tadi, Allah SWT kita kata bawa satu perkara, tujuan kenapa dibangkitkan nikmat tersebut, falyabudu rabb hadzal bait, maka oleh kerana itu sembahlah Allah yang merupakan tuan atau yang merupakan Tuhan kepada Kaabah tersebut. Jadi ini tuan-tuan, kita kata sebagai satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang ditulis panjang oleh para ulama bahawa antara perkara yang membawa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah nikmat yang kita ada pada hari ini, terutama sekali nikmat yang orang lain tak ada, yang nikmat yang kita kata yang beza sikitlah kita ada berbanding daripada orang lain. Kalau bab nikmat hidup dah sebagai contoh, yang tu semua hidup alhamdulillah kan. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang kita kata dikongsi oleh hampir keseluruhan manusia. Tapi ada beberapa nikmat dalam hidup kita ni tuan-tuan yang menyebabkan kita itu bertuah berbanding dengan beberapa orang lain. Dan nikmat tersebutlah tuan-tuan yang sepatutnya kita ingat dan sepatutnya kita fikirkan, bahawa dengan itulah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tuan-tuan boleh duduk di surau kan, duduk di surau masjid lepas pada subuh kan, boleh datang ke surau masjid lepas subuh, kemudian lepas pada solat pula boleh duduk pula di surau masjid kan. Saya datang sini tuan-tuan, kereta ada jadi tengah jalan. Tadi bersiapkan saya nampak ada suami isteri kot bawa pakai dia bawa motor Grab. Maksudnya tuan-tuan, pukul 5 lebih tu ada lagi yang bawa motor Grab cari rezeki pada waktu sebelum daripada subuh, suami isteri. Dengan kebetulannya hari ni hujan-hujan rintik-rintik kan. Maksudnya ialah kalau kita nak fikir kita punya nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sebenarnya nikmat yang kita dapat yang sepatutnya membawa kita kepada beribadat dengan lebih kuat dan juga syukur dengan lebih kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tuan-tuan, di luar sana ada orang sebelum daripada subuh tadi tuan-tuan keluar dah cari rezeki kan. Kita tuan-tuan rasa tak bimbang mana rezeki kan, insya-Allah lah adalah rezeki kita untuk hari ni, untuk minggu depan, untuk bulan depan. Tak ada lah kita kata tersangkut fikir gundah gulana, fikir panjang. Taklah sampai peringkat demikian rupa. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan nikmat, maka kita tuan-tuan sebenarnya sangat beruntung pada hari ini. Dan kita tuan-tuan seperti mana yang diungkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falyabudu rabb hadzal bait, maka kita hendaklah banyakkan lagi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebut di sini tuan-tuan bahawa Al-Imam Ar-Razi menyebut bahawa nikmat tu dia ada terbahagi kepada dua bahagian. Nikmat itu secara umumnya ada terbahagi pada dua bahagian. Nikmat yang pertama ialah nikmat terhindar daripada kemudaratan. Nikmat ni ada dua. Yang pertama ialah nikmat tak dapat mudarat. Kita tak kena mudarat apa-apa. Itu juga satu nikmat. Yang kedua ialah nikmat dapat benda, dapat manfaat, dapat keuntungan. Jadi nikmat kita ni tuan-tuan, kalau ikut di sini ialah nikmat ni ada dua, tak dapat mudarat, dan yang kedua ialah dapat manfaat. Tapi kata Imam Ar-Razi, nikmat yang paling utama tuan-tuan ialah nikmat tak dapat mudarat. Nikmat yang paling utama yang sebenarnya yang sebenarnya kita perlu bersyukur lebih banyak ini ialah nikmat tak dapat mudarat. Nikmat dapat manfaat tu memang kena bersyukur juga kan. Dan memang kalau kita tuan-tuan dapat anak ke, dapat cucu ke, naik pangkat ke, boleh pergi haji ke, memang
benda-benda yang kita dapat manfaat, kita akan buat penduri kesyukuran lah, doa selamat lah. Memang kita nak nampak bahawa kita ni tuan-tuan bersyukur terhadap nikmat yang kita dapat dalam bentuk manfaat. Tapi nikmat yang disebut oleh Al-Imam Ar-Razi yang lebih utamanya ialah nikmat kita tak dapat mudarat. Kita keluar rumah tuan-tuan, datang ke surau tidak berlaku aksiden, kan? Kita tuan-tuan boleh duduk segar bugar, tak ada apa, kita kata tak ada penyakit. Kita tuan-tuan tak ada cedera apa-apa. Jadi nikmat tak dapat mudarat itu sebenarnya lebih baik lebih utama berbanding dengan nikmat kita dapat manfaat. Dan nikmat tersebutlah tuan-tuan yang diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana orang Quraisy pergi jauh berjalan, ketika orang lain kena tangkap, orang lain kena rompok, orang lain kena bunuh, kena cedera dan seumpama dengannya, tiba-tiba orang Quraisy ni tuan-tuan tak dapat mudarat apa-apa. Jadi daripada sinilah, daripada ayat inilah, maka kata Al-Imam Ar-Razi, nikmat yang lebih utama yang perlu kita tengok ialah nikmat tidak dapat mudarat. Tapi malangnya tuan-tuan, apa dia? Kalau kita dapat memilih pemimpin, adakah itu satu nikmat? Memilih pemimpin? Tak tahulah saya. Kalau dapat pemimpin elok tu nikmat lah. Memilih tu saya tak tahulah juga tu. Okey, tapi malangnya tuan-tuan, kita ni apabila tak dapat mudarat tu tak rasa bahawa dapat nikmat, kan? Kita tak sakit sebagai contoh, kan? Kita tak rasa bahawa kita sedang menikmati satu nikmat. Kita tuan-tuan berjaya keluar daripada rumah sampai ke destinasi yang kita nak. Kita tak rasa bahawa kita sebenarnya mendapat satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita rasa dapat nikmat dapat bila? Apabila dapat duit. Yang tu dapat betul-betul yang boleh pegang, barulah kita rasa nikmat. Memang betul lah nikmat, tapi sebenarnya apa kita kata, benda yang tak dapat mudarat juga itu satu nikmat. Oleh kerana itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebut apa, nikmatan ni ada dua nikmat yang ramai orang terlupa, kan? Maghbunun ataupun maghbunun fihi makatin wan nas. Dua nikmat yang orang terlupa, yang tak disedari oleh ramai orang. Yang pertama sekali ialah nikmat sihat, yang kedua ialah nikmat waktu lapang yang dia ada, kan? Kenapa? Kerana nikmat ni tuan-tuan, kita tak rasa kita dapat manfaat yang boleh kita pegang. Tapi sebenarnya kita sedang hidup dalam nikmat sihat, nikmat tak kena penyakit dan seumpama dengannya. Jadi itu merupakan salah satu daripada sebab kenapakah kita tuan-tuan kena bersyukur, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah daripada Allah Subhanahu wa taala menyebut falyabudu rabb hadzal bait, selepas daripada Allah menyebut oleh itu hendaklah mereka menyembah Allah rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini. Dibangkitkan nikmat yang ketiga, yang kedua oleh pihak Quraisy, iaitu nikmat adanya Kaabah di sisi mereka. Yang sebenarnya tuan Kaabah itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Kaabah ni tuan-tuan memang sampai sekarang orang Mekah tuan-tuan dapat nikmat Kaabah yang ada di tempat mereka, kan? Seluruh dunia tuan-tuan pergi tempat mereka. Saya pernah berbual dengan seorang pekerja Uzbekistan, dia pekerja je. Di sana dia kata musim haji tu dia punya keuntungan boleh cover 1 tahun dia punya sewa. Dia sebut macam tu. Dia meniaga kain, meniaga jubah. Dia kata musim haji tu dia punya keuntungan dia dapat tu boleh cover setahun sewa kedai dia. Maksudnya betapa nikmatnya yang Allah berikan kepada, kita kata, orang yang ada Kaabah di sisi mereka. Oleh kerana itulah maka Allah SWT bangkitkan yang Kaabah yang dia dapat manfaat itu Tuhannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan lagi nikmat yang seterusnya ialah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, iaitu Allah yang telah mengenyangkan mereka daripada kelaparan dan mengamankan mereka daripada ketakutan.
Maksudnya ialah antara nikmat yang Allah ungkit, yang Allah sebut itu nikmat ialah aman. Aman ni tuan-tuan, keamanan, kestabilan itu satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia sampai Allah ungkit kepada orang Quraisy. Jadi kita alhamdulillah di tempat kita ni insya-Allah lah kita kata berada dalam keamanan lah. Masalah sikit sebanyak tu biasalah kan. Tapi kalau kita nak banding ke tempat orang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kita mengembara ni tuan-tuan, kebanyakannya orang pergi mengembara ni dia pergi mengembara ke tempat yang lebih baik lah selalunya kan, yang lebih baik, yang lebih elok. Jadi dia nampak tempat orang lain tu lebih baik daripada tempat dia. Cuba tuan-tuan pergi mengembara ke negara yang bawah daripada kita lah, negara membangun ke, negara mundur ke. Memang tempat kita ni alhamdulillah lah, betul-betul kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan, kita kata, kestabilan yang cukup besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang kalau kita mengembara tempat-tempat yang macam tu tuan-tuan, memang bersyukur betul lah kan. Tempat saya belajar dulu tuan-tuan, pagi-pagi macam ni lepas pada subuh dah nampak dah budak-budak yang tarik keldai kerana nak cari kotak. Tuan-tuan bayang sendiri, budak-budak sekolah rendah ataupun menengah lebih kurang, tapi budak-budak kecil lah, asalnya rendah lagi kot. Dia tarik keldai tuan-tuan keluar pada waktu lebih kurang pada waktu subuh. Kenapa? Kerana nak cepat nak cari kotak. Dia kumpul kotak je. Kerja dia tuan-tuan, keldai tu bawa kotak saja. Keluar, siapa dia yang carinya? Budak-budak. Ayah dia tak tahulah kerja apa kan, mungkin kerja berat lagi lah. Tapi nak sebutnya betapa tempat kita ni tak ada, bersyukur sangat ni sampai ke peringkat kalau kita yang berusaha ni insya-Allah lah orang tua lah kita katakan. Tapi tempat yang saya belajar tuan-tuan, budak-budak keldainya sampai ke peringkat tuan-tuan, dia punya tali tu masuklah hidung. Memang Allah bersyukur sangatlah kita hidup di tempat kita ni. Dengar dia tak naik keldai, budak tu tak naik keldai, dia tarik. Kenapa? Kerana keldai tu sendiri tuan-tuan duk tarik barang yang banyak sampai ke masuk dalam hidung. Tak masuklah kita kata, taklah berdarah tapi nampak hidung dia termasuk masuk tali. Dan budak berebut cari dia pergi ke kedai-kedai yang masih lagi tutup. Selalunya kedai ni tuan-tuan dia letaklah kotak-kotak yang telah kotak-kotak tadi yang dia isinya telah diambil, kemudian kotak tadi dia letak. Jadi dia kumpul kotak tu kemudian jual kilo. Itu kalau kita nak pergi negara yang kita kata yang lebih teruk daripada kita. Jadi keamanan dan kestabilan ini merupakan salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut at'amahum min ju'. Antara nikmat yang Allah berikan ialah kenyang daripada lapar. Maksudnya tuan-tuan tak lapar lah. Tempat kita alhamdulillah bab lapar ni tak pernah bunyi lagi lah ada orang meninggal kerana kebuluran kan. Susah makan tu adalah kita kata, tapi nak sampai ke peringkat meninggal kerana lapar itu tak pernah bunyi lagi lah kan. Oleh kerana itulah tuan-tuan, maka samalah juga dengan Quraisy, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat itu oleh kerana mereka berada di tempat yang menjadi tumpuan, maka lapar itu bukanlah satu perkara yang menjadi musibah besar kepada mereka. Begitu juga dengan ketakutan, bukanlah satu menjadi musibah besar yang berlaku kepada orang Quraisy pada waktu tersebut. Jadi itu tuan-tuan kita kata sebagai tafsiran 4 ayat lebih kurang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan Quraisy, yang Allah bangkitkan lebih kurang 4 nikmat yang tujuannya ialah supaya daripada nikmat yang Allah bangkitkan ini mereka sedar bahawa nikmat tersebut datang daripada Allah, maka ibadatnya, syukurnya juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada berhala yang mereka jadikan sekutu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam tafsir yang saya pegang ini tuan-tuan, Ibn Kathir dia ada menyebut bahawa siapa-siapa yang menyahut seruan Allah ini, nescaya Allah akan tambahkan lagi keamanan di dunia dan di akhirat. Dan sesiapa yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat keamanan ini akan ditarik. Dia tegur, dia kata
Kalau kita nak supaya nikmat kita yang kita ada pada hari ini tuan-tuan, dengan keamanannya, dengan rasa bukanlah kebuluran, dengan mencari rezeki dengan mudah kan, tak ada lah kita kata bimbang, asalkan rajin je tempat kita ni tuan-tuan, insya-Allah asalkan rajin saja insya-Allah akan dapat rezeki. Tempat lain takut. Jadi kalau kita nak kekal dengan perkara demikian, maka kata Ibn Kathir, kita hendaklah sentiasa kita kata menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, mengekalkan ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ada firman Allah yang Allah menyebut, daraballahu mathalan qaryatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berikan satu perumpamaan, satu negeri, satu negara yang asalnya aminatan mutmainnatan, yang asalnya aman, tenteram, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, yang rezeki tempat dia tuan-tuan datang daripada semua penjuru. Maksudnya negara yang aman, yang kita kata yang ekonominya elok. Tiba-tiba tuan-tuan selepas daripada perkara demikian, fakafarat bi'an'amillah, nikmat yang Allah berikan kepada mereka tadi mereka kufur. Ini ayat ni. Asalnya negeri elok, aman, ekonomi baik, tapi akhirnya kufur dengan nikmat tersebut. Mereka kufur nikmat ni maksudnya ialah tak bersyukur kepada Allah. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Jadi oleh kerana itulah maka ulama kita menyebut bahawa kalau kita nak kekal dalam keadaan yang kita ada pada hari ini ataupun nak lebih baik daripada ni, maka kita kena kekal dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah beri. Kalau tidak, dia akan jadi seperti mana kampung ataupun tempat yang Allah sebut tadi, fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah akan berikan kepada mereka rasa takut, rasa lapar. Kenapa? Kerana mereka kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang saya boleh kongsikan pada pagi ini tuan-tuan berkenaan dengan tafsiran surah Al-Quraisy. Moga-moga apa yang disampaikan tadi menjadi panduan, menjadi peringatan bersama ketika mana kita meneruskan hidup ini sebagai seorang yang Islam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. La uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Allah